Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan lagi seminar kita pada malam ni, marilah sama-sama kita memberkati, membuka seminar kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan, makcik, pakcik, adik, kakak, abang, seluruh rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Zoom ataupun seminar kita pada malam ni. Dan saya difahamkan juga ada di kalangan kita pada malam ni yang hadir, yang menyaksikan seminar kita datang hadir daripada Brunei. Bahkan ada juga datang daripada Singapura dan Australia, dan ada juga yang hadir pada malam ni daripada Dubai. Masya-Allah, sangat-sangat ramai dan sangat-sangat jauh, membuktikan bahawa betapa minatnya kita semua ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada malam ini terhadap majlis-majlis ilmu, terhadap ilmu. Bukti dia apa? Bukti dia kehadiran makcik-makcik, pakcik-pakcik, tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni pun telah menunjukkan betapa semangatnya kita terhadap ilmu ataupun majlis ilmu itu sendiri. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bersama-sama di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran, Anjuran Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Jadi sebelum tu nak tanyalah tuan-tuan, puan-puan, makcik-pakcik, sihat ke tak tu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. 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 Sihat Ustaz. Jadi Alhamdulillah sihat. alhamdulillah. Ustaz mengharapkan semua yang hadir pada malam ni sihat-sihat belaka dan bersemangatlah untuk kita istiqamah sentiasa setiap minggu bersama-sama di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran ini. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan lagi seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saleh Abdul Razak, sebelum tu saya menjemput dahulu Ustaz Azhar bin Yaakob selaku penasihat seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran untuk memberi sedikit ucapan perasmian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ashraf Murtada, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saleh Abdul Razak, Ustazah Datuk Dr. Nahafizah Musa, seluruh para nuqaba rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran, seterusnya seluruh warga komuniti Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, dan diumumkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti program ini. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas sekalian nikmat dan rahmat kurniaan Allah kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini merupakan malam pertama, malam sulung kepada program pelancaran seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Kronologinya ialah bermula daripada Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang terletak di Gombak Kuala Lumpur,
di mana pada fasa pertama terdapat kurang lebih hampir 170 orang pelajar yang menekuni pengajian daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, menggabungkan pengajian dalam bentuk hafazah Al-Quran, akademik, pengajian agama, kemudian pengajian kitab turas, kemudian kajian Al-Quran, kajian akhlak, co-curriculum, dan mereka bergerak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dan alhamdulillah telah pun beberapa batch menyaksikan graduan yang berakhir dengan SPM lulus cemerlang, wa imma SPM-nya wa imma hafazah Al-Qurannya. Dan dengan izin Allah atas sambutan yang begitu sekali menggalakkan, maka pihak Tahfiz sekarang sedang giat membina fasa yang kedua yang berjiran sahaja dengan fasa yang pertama, yang insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun depan. Insya-Allah boleh menampung kurang lebih hampir 420 orang pelajar, juga lengkap dengan asrama, yang kelak keseluruhannya sehinggalah 600 orang pelajar fasa pertama dan fasa yang kedua. Namun, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, komuniti Tahfiz Madinatul Huffaz ibarat kata macam minum air belum puas, makan belum kenyang. Biarpun kami berjaya mengkadirkan insya-Allah kurang lebih hampir 600 orang pelajar anak-anak muda, akhir sekali terdetik dalam kotak fikiran kami bagaimana dengan nasib di luar sana. Rakyat Malaysia daripada hujung utara namanya Perlis sampai ke hujung selatan namanya Johor, termasuklah Sabah Sarawak. Maka daripada situlah kami dengan izin Allah design satu program yang namanya Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran 30 juzuk dengan menggunakan konsep minimal 1 hari dan maksimalnya 3 hari. Kenapa kita mengambil satu duration yang begitu singkat, kuantiti bilangan? Sebab kami meraih bahawasanya tuan-puan di luar sana yang bekerja, yang banyak komitmen, dan kita tak nak stres dengan Al-Quran, so kita nak enjoy dengan Al-Quran. Jadi kami berkompromi dengan alumni Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang kebanyakan mereka sekarang sudah masuk universiti, masuk college dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka sudi dan menyambut dengan baik sekali untuk menjadi nuqaba, menjadi naqib dan naqibah, membimbing rakyat Malaysia. Dan mungkin juga mereka terinspirasi dengan slogan-slogan yang kami bentuk pendidikan mereka. Contoh Tahfiz Khadimul Ummah, contoh dengan Allah semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat. Justru pada peringkat awal, 1 hari bulan Ogos baru-baru ini kita buat soft launching, dan penyertaannya dalam masa beberapa hari mencecah sehingga 100 orang peserta. Bilangannya Masya Allah, sambutan sangat menggalakkan. Bila kita tengok dia punya biodatanya, Masya Allah, datang daripada berbagai-bagai latar belakang. Ada pengarah hospital, ada pensyarah universiti, ada pakar bedah, ada yang bekerja dengan kedutaan, ada pegawai penting kerajaan, kemudian ada warga Malaysia yang menetap di Dubai, Australia, di Indonesia. Maka Alhamdulillah, sehingga sekarang, sehingga 18 hari bulan 8, tak belum lagi sampai sebulan, penyertaannya kurang lebih hampir 560 orang. Maka bersilat-silatlah tim kami untuk mencari nuqaba, dan alhamdulillah insya-Allah cukup dengan alumni kami dengan rangkaian-rangkaian yang ada. Dan kita pecahkan kepada satu kumpulan 10 orang saja. 10 orang satu nakib, 10 orang satu nakib. Pertemuan secara online dibuat seminggu sekali, wa imma pada hari Sabtu atau pada hari Ahad, tetapi program pengukuhan, ini yang saya nak timbulkan, program pengukuhan kami support every day dengan link yang kami beri, dengan motivasi yang kami berikan. Manakala tuan-puan sila catat besar-besar ya, insya-Allah setiap hari Rabu, minggu kedua, ketiga dan keempat, hatta aku ada yang kelima pun, insya-Allah kita create, kita jadikan adalah hari seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran. Setiap hari Rabu, minggu kedua, ketiga dan keempat adalah hari seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran yang bermula kurang lebih 9 suku seumpama ini. Maka ada pun minggu pertama pada hari Rabu tidak ada kerana kita anjakkan pada hari Ahad minggu pertama.
Hanya untuk pada minggu pertama kita anjatkan pada hari Ahad sebab kita akan kumpulkan semua sekali lagi atas nama usrah khas bersama dengan ustaz yang kita akan susun program-program pengukuhan dalam bentuk mempelajari manhaj tafsir Al-Quran. Jadi tuan-puan tolong ya take note bahawa setiap hari Rabu aku kena kosongkan program lain untuk memberi laluan kepada mata melihat, telinga mendengar, akal berfikir, hati merasa untuk kita absorb kepada satu ilmu yang sangat penting, iaitu seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran. Jadi program hari ini program sulung. Sebab itulah program hari ini kita akan diskusi. Seminar kita adalah bentuk kita diskusi. Ni buku ni kita akan diskusi, iaitu Sehingga Al-Quran terpahat di hati. Sehingga Al-Quran terpahat di hati yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Saleh Abdul Razak. Ini sahabat Ustaz ya. Di mana Ustaz memberi peluang kepada beliau, Ustaz beritahu kepada Ustaz Saleh, Syekh, anda boleh guna sepenuhnya. Siri pertama minggu ni, seminggu depan dan 2 minggu akan datang pun Ustaz bagi peluang. Jadi boleh jadi pada malam ni beliau mengemukakan konsep tentang kelebihan, tentang nikmat menghafaz Quran dan sebagainya. Mungkin 2 minggu yang berikutnya beliau akan berbicara tentang motivasi dan formula mudah untuk menghafaz Al-Quran bagi orang awam. Bahkan Ustaz beritahu awal-awal kepada Ustaz Saleh, kalau rasa tak cukup 3 siri, bismillah, kita akan hayung sampai 4 siri, 5 siri. Biar puas kita ya. Dan mereka juga kita akan bagi masa ke semasa. Matlamat ustaznya biiznillah, kita nak satu awareness, satu kesedaran dan disusui dengan praktikal bahawa kita bergerak pada momentum penat, letih, lelah, stres, depres, tension, meroyan dengan hal-hal duniawi ini, dengan stres cari rezeki, dengan stres politik yang terumbang-ambing, dengan stresnya COVID. Mari kita tenangkan fikiran kita dengan nikmat yang paling besar, namanya membaca Quran, menghafaz Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran. Sebab itulah hadirin sekalian, di mana motivasi rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran tidak sebatas menghafaz Al-Quran, bahkan kami juga bimbing tuan-puan insya-Allah dengan makna-makna umum supaya kita rasa akan degup jantung Al-Quran membekas dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam borang komuniti tahfiz kita letak 7M: membaca Quran, menulis Quran, menghafaz Quran, mengkaji Quran, mengajar Quran, memperjuang Quran dan mendaulatkan Al-Quranul Karim. Maka insya-Allah kita harap supaya semua yang ada ni, sekarang dah 253 orang yang sedang mengikuti program ini, Ustaz doa sangat-sangat. Dan Ustaz akan minta supaya anak-anak pelajar Ustaz doa sangat-sangat supaya pakcik-makcik ni, siapa ada kat sini ni, Nurmila, Aini, Mazlina, Maziyah, Aini, Hayati, insya-Allah tuan-puan semua adalah bakal menjadi hafiz dan hafizah Al-Quranul Karim. Letak satu nekat bahawa aku kelak aku nak pakai tajul waqar, mahkota kebanggaan atas kepala ibu ayah aku, dan aku nak pegang tangan ibu ayah aku masuk syurga Allah Azza wa Jalla dengan syafaat menghafaz Al-Quranul Karim. Baru puas hati kita hidup tuan-puan. Jadi inilah yang kita nak kongsikan dan insya-Allah Ustaz Saleh akan berkongsi dengan kita kurang lebih hampir sejam. Kemudian ni dia. Selepas 1 jam Ustaz buka kepada sesi soal jawab. Tuan-puan tolong jangan senyap. Tolong jangan senyap ya. Tolong soal Ustaz Saleh. Beliau bukan calang-calang, beliau seorang hafiz, beliau seorang imam, beliau seorang yang mengajar di sekolah tahfiz dan beliau seorang penulis sangat berpengalaman. Jadi biarlah kita diskusi, kita tanya persoalan-persoalan yang dikemukakan. Insya-Allah semoga dia memberikan manfaat kepada kita semua. Kalaulah kita naik Asia tertulis perkataan everyone can fly, maka di sini insya-Allah everyone can be hafiz. Semua kita boleh menjadi hafiz dan hafizah Al-Quranul Karim. Nanti buku ni juga tuan-puan boleh dapatkannya. Siapa yang berminat untuk mendapat buku ni, insya-Allah nanti di hujung program Ustaz Ashraf Murtada akan beritahukan caranya mendapatkan buku ni. Kerana kami telah pun menyediakan stok yang banyak, boleh berhubung direct dengan Ustaz Ashraf Murtada, beliau akan postkan kepada tuan-puan. Dan insya-Allah kami menghargai Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak untuk bersama dengan kita selama 3 minggu berturut-turut membimbing kita semua insya-Allah.
Cuma di pihak Ustaz Muhammad Saleh, insya-Allah dalam pertengahan program ni Ustaz mohon izin terpaksa keluar seketika kerana Ustaz juga ada satu program lain bersama dengan Dewan Ulama Malaysia yang Ustaz juga mengendalikan pengisian kepada beberapa program yang lain di saat yang sama. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah, kita cuba buat yang terbaik. Jadi marilah sama-sama kita merasmikan sekali lagi program seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Ustaz berundiri, kalau boleh tuan-puan silalah orang kata buka wajah masing-masing supaya penceramah pun nampak dia sedang berinteraksi secara visual dengan tuan-puan, sebab itu merupakan adab talaqi. Adab talaqi pakai elok-elok supaya kata bersemangatlah penceramah yang kami jemput ni nampak berlakunya interaktif antara satu sama lain. Okey, sekian semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi sekali diucapkan pada Ustaz Azhar bin Yaakob selaku penasihat seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Jadi insya-Allah sebelum kita memberi ruang pula kepada Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak untuk kondak seminar kita pada malam ni, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan biodata ataupun latar belakang beliau sendiri. Nama diberi Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak. Dilahirkan di Kelantan, mendapat pendidikan awal di SMU Mahat Muhammadi Lelaki, Kota Baru, Kelantan. Kemudian menyambung diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran JAKIM di Mahat Tahfiz Al-Quran Majlis Agama Islam Kelantan. Kini sedang menyambung ijazah sarjana muda di Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau juga bertugas sebagai imam di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, dan juga sebagai guru di Sekolah Menengah Tahfiz IQKL. Jadi itu sedikit latar belakang biodata Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak untuk kita lebih mengenali beliau sendiri. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya ingin menjemputkan Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak untuk menyampaikan seminar pada malam ini. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf Murtada selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang berusaha Dr. Azhar Yaakob, penasihat bagi seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Demikian juga Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, Jawatan Kuasa daripada Mahat Integrasi Madinatul Hufaz, khususnya Sahibul Quran, Ahlul Quran, pencinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bertemu untuk sama-sama kita memulakan langkah yang telah pernah kita mulakan, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang wakaf, kadang-kadang terhenti buat sementara, dan alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan satu
program yang sangat-sangat menarik yang dibawakan oleh Dr. Azhar Yaakob, yang mana untuk sama-sama kita mengajak rakyat Malaysia untuk menghafaz Al-Quran. Dan usaha ini adalah suatu usaha yang sangat-sangat murni di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan atas kesudian dan juga minat yang tinggi untuk sama-sama menyertai program seminar Al-Quran, seminar rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada malam ni merupakan malam yang pertama yang akan kita sama-sama bincangkan tentang Al-Quranul Karim, bagaimana untuk kita mengetahui dengan lebih dekat dan lebih hampir supaya hubungan kita dengan Al-Quranul Karim semakin erat, insya-Allah. Okey. Sebelum tu jelas tak ada, boleh saya minta untuk admin apa mute-kan yang lain tak? Okey. Okey, terima kasih. Okey, semua nampak slide yang saya kongsikan Nampak Ustaz? Nampak. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah program kita di samping mendengar daripada perkongsian saya, dan insya-Allah tuan-tuan boleh lihat slide yang saya kongsikan ni untuk membantu dan menjalankan perkongsian kita pada malam ni dengan lebih lancar, insya-Allah. Jadi bukan sekadar kita mendengar dan juga kita melihat. Ini antara faktor-faktor yang membantu. Terutamanya nanti kita akan bincang bagaimana cara lebih mudah untuk menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Dan bermula pada malam ni, yang mana malam ni merupakan modul yang pertama untuk kita bincangkan bimbingan formula mudah menghafal Quran. Yang modul pertama saya namakan sebagai Hidupku Bersama dengan Al-Quran. Hidupku bersama dengan Al-Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni sebagaimana yang dinyatakan, dikongsikan oleh Dr. Azhar sebentar tadi dengan pihak seminar untuk dapatkan buku ni, supaya apa yang kita kongsikan pada malam ni bukan sekadar kita dengar dan bersemangat, dan semoga apa yang dikongsikan pada malam ni dapat kita refreshkan balik. Bagaimana dengan kita lihat buku yang ada di tangan kita, bila kita down, kita hilang semangat, kita rasa frust, rasa susah, maka kita lihat balik perbincangan dan juga tarbiyah, motivasi untuk sama-sama kita tingkat lagi semangat dan motivasi kita untuk menghafaz Al-Quran. Sebab tuan-tuan, saya yakin semua kita sangat-sangat yakin dan juga bersemangat untuk hafal Quran. Cuma dalam perjalanannya tak seindah mata yang memandang. Maka di situlah ada ujian dan juga ada ujian dan juga rintangan ketika kita menghafal Al-Quran. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak letakkan satu titik penting, iaitu hidupku bersama dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab banyak jawapan yang akan kita jawab dan perlu kita kukuhkan kenapa kita perlu hidup bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah sekejap lagi kita akan kongsikan. Yang mana kita tahu, kita sentiasa membaca dalam solat kita, doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, solatku, ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Maka bagaimana formulanya kata-kata ini? Maka kita perlu rujuk kepada Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah apa yang kita nak bincangkan pada malam ni, supaya kita tahu hala tuju kita nak masuk dan kita sertai seminar hari ini, supaya kita letakkan satu titik matlamat hidup kita
matlamat dalam program kita supaya cara hidupku bersama dengan Al-Quran, dan kita mengharapkan Al-Quran Karim yang menjadi teman hidup kita, pasangan hidup kita, pendamping hidup kita yang akan setia bersama kita setelah kita berpindah daripada dunia pergi kepada alam kubur, alam akhirat nanti. Dan insya-Allah Quran inilah yang akan menjadi penghibur, peneman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila kita berbincangkan berkaitan tentang ini, sekejap saya alihkan, takut mengganggu. Okey. Butang ni dia mengganggu ke? Okey je. Dia mengganggu atau Tak Ustaz. tak Okey je. mengganggu? Okey. Okay, saya sebab dia menutup sebahagian daripada slide. Okey. Jadi pertama sekali sebagai pendahuluan kepada kita, yang mana antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang paling besar adalah nikmat akal. Kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu nikmat yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, itu akal. Maka kita, walaupun kita ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi di sini ada satu sudut yang mana Allah muliakan kita dengan akal fikiran. Dan ya, kita tak kita tak mampu terbang, tetapi dengan akal kita mampu untuk mencipta alat untuk terbang. Kita tak mampu untuk tinggal di dalam air, tetapi dengan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mencipta satu alat untuk kita membolehkan berada di dalam air. Kita tak mampu untuk mengangkat perkara-perkara atau barang-barang yang berat. Tapi dengan akal fikiran Allah berikan kepada kita, kita mampu mencipta satu alat, satu jentera yang mengangkat benda-benda yang berat. Begitu jugalah mata kita, kekuatan kita, kalau diukurkan dengan haiwan sebagai contohnya, maka kita akan kalah. Tetapi kita akan menang dan menjadi makhluk yang paling mulia dengan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Maka di sinilah antara perkara yang perlu kita syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, inilah yang kita nak tunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kemampuan otak manusia, kemampuan otak kita yang sebenarnya, kita mampu untuk menyimpan maklumat sebanyak 125.5 trilion kapasiti untuk menyimpan maklumat. Berbanding buku yang mengikut kajian yang ada di seluruh dunia pun hanya dapat menyimpan 1.3 juta kapasiti sahaja. Itu dengan disket dan ensiklopedia Britannica, antara ensiklopedia yang besar, itu hanya menyimpan 12.5 bilion sahaja. Ini menunjukkan bahawa kemampuan, walaupun nampak kecil saja fizikal otak kita, tetapi dari sudut kemampuannya power sangat-sangat. Namun sayangnya, mengikut pengkaji barat, mereka menyatakan kemampuan otak manusia yang hebat 125.5 trilion yang mampu dimasukkan ke dalam otak kita, mengikut kajian Tony Buzan yang menyatakan bahawa kita hanya menggunakan kurang daripada 1% daripada kemampuan sebenar. Okey.
Saya bagi contoh macam ni lah dengan laptop lah kan. Laptop sebagai contohnya. Kita kemungkinan kita kalau kita akan guna untuk apa? Untuk Microsoft Word, untuk benda-benda yang simple, Microsoft ataupun untuk pekerjaan untuk urusan pejabat kita. Sedangkan dalam komputer ni banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita gunakan, yang boleh kita terokai memudahkan urusan kerja kita. Tetapi kita sedar dalam kecanggihan komputer, tak semua kemudahan yang ada dalam komputer pun dapat kita manfaatkan. Sebaliknya hanya beberapa perkara sahaja yang kita manfaatkan. Begitu jugalah dengan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita. Maka antara cara kita mengungkapkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terjemahkan perasaan syukur dengan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Banyak benda yang kita nak ingat tentang keluarga dan kehidupan, tentang kerja, tentang masa akan datang. Tetapi jangan lupa untuk sama-sama kita tingkatkan syukur kita yang Allah berikan nikmat akal kita, kebijaksanaan kepada kita untuk kita menghafal kalamullah, kitab Al-Quran yang merupakan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kenapa kita nak menghafal Quran, kerana kita nak bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, kamu telah berikan akal kepada aku sehingga aku mampu memikirkan, mengurus hidup aku dengan sebaik-baiknya. Dan dengan akal inilah meninggikan kedudukan kita dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi manusia secara umumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi dalam perkara ni, sebab itu bila kita bincang tentang nikmat syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menghafal Quran, maka terdetik dalam diri kita fikir, atau tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang terfikir, hebat orang hafal Quran. Hebat. Sebab apa? Hafaz Quran merupakan satu mukjizat yang Allah berikan kepada manusia. Kita ambil contohlah tuan-tuan, kanak-kanak umur 70, 10 tahun boleh menghafal Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana para ulama kalau dahulu zaman umur 7 tahun dah 10 tahun dah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Pada zaman sekarang ni pun ada ataupun kalau tidak sempurna 30 juzuk tetapi telah memulakan hafazan. Kita lihat juga golongan yang buta huruf, tak mampu membaca, tak mampu menulis, tetapi mampu menghafal Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, mampu mengingati Al-Quran keseluruhannya tanpa silap. Sedangkan mereka tak mampu pun untuk membaca, tak mampu pun untuk menulis. Kenapa? Bersumberkan daripada dengar sahaja. Mereka mengingati, ingat satu persatu huruf demi huruf yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian disimpan dalam memori mereka. Tuan-tuan, perkara ini bukan perkara yang pelik. Bahkan kalau kita lihat beberapa orang ulama mufti, bahkan mufti di Arab Saudi, beberapa orang merupakan daripada mufti yang buta matanya. Okey, begitu kita masuk ke poin yang ketiga, itu butanya matanya. Ada yang buta mata tidak mampu membaca tetapi mampu untuk menghafal Al-Quran. Sebab itu merupakan suatu kemukjizatan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga bangsa ajam yang bukan Arab. Kita tak bertutur pun dalam bahasa Arab, tetapi kita lihat Al-Quran mampu dibaca bukan sekadar oleh orang Arab, tetapi orang Eropah, orang Afrika, kita di Asia dan seluruh pelosok dunia mampu untuk menghafal Al-Quran. Maka ini merupakan suatu mukjizat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebab itu, kemukjizatan ini, kenapa Allah tunjukkan ada kanak-kanak mampu menghafal Quran, orang buta huruf mampu hafal Quran, orang buta mata mampu hafal Quran, dan juga bangsa yang bukan bertutur dengan bahasa Arab pun mampu menghafal Quran. Sebagai bukti benarnya firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr
Al-Quran ini dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Maksudnya apa? Sebab bila Allah Ta'ala yang menjanjikan bahawa Allah Ta'ala lah yang akan menjaga Al-Quran, maka Allah Ta'ala memilih daripada hamba-hambanya yang terpilih untuk menghafaz Al-Quran Karim. Sebab itu tuan-tuan, mari kita sama-sama doa, Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang daripada penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu, daripada sekalian hamba-hambamu yang terlalu ramai, jadikan aku salah seorang yang menjadi penjaga kepada kalammu, Ya Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Okey. Sekarang ni kita dah letakkan satu sasaran untuk menghafal Quran. Tapi kenapa kita nak hafal Quran? Kan? Kadang-kadang kita kena perlu jawab kenapa? Why? Sebelum ni ada generasi why, kan? Semua benda why. Bahkan pertanyaan kenapa dan mengapa merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk kita jawab. Supaya apa? Supaya kita lakukan suatu tindakan kita, tuan-tuan, puan-puan, datang ke program pada malam ini dan juga program untuk bersama menghafal Al-Quran. Bukan kerana nak ikut suami, bukan kerana nak ikut isteri, bukan kerana kawan. Tetapi kita nak letakkan suatu sebab yang kukuh, yang kuat supaya kita mampu menghadapi cabaran ketika menghafal Quran. Ramai tuan-tuan, sebagai contoh pengalaman saya sendiri ketika di sekolah menengah. Ada kawan-kawan bila bulan Ramadan, seorang imam hafiz datang menjadi imam tarawih di masjid kampungnya. Dalam bulan Ramadan ni, aku nak lepas pada ni aku nak berhenti sekolah adalah aku nak masuk tafiz, aku nak hafal Quran. Semangat berkobar-kobar dia sampai nak berhenti sekolah agama kan, nak terus kepada hafal Quran, tafiz secara total. Sangat-sangat bersemangatnya dia. Cuma kan semangat tersebut merupakan suatu semangat yang tidak berkekalan. Sebab dan objektif kenapa dia memilih untuk menghafal Quran suatu sebab yang tidak kuat. Dan bukannya maksud saya cakap dia kena keluar daripada sekolah, tak. Cuma keinginannya tidak diteruskan walaupun berada di sekolah yang sekolah agama ketika masa tersebut. Akhirnya lepas hilangnya, perginya Ramadan, perginya bersama semangat untuk menghafal Quran. Sedangkan di sekolah Mak Muhammadi lelaki pada masa tersebut pun ada kelas-kelas hafal Al-Quran yang boleh dihadiri dan ada sebahagian pelajar sama ada yang tinggal di asrama ataupun yang berulang alik yang menyertai kelas tersebut. Tetapi kerana persoalan kenapa tidak dijawab dengan sebaik-baiknya, maka tidak menghasilkan suatu natijah menghafal Al-Quran sehingga berjaya. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak menghafal Quran? Pertama sekali, terlihat Quran ni apa? Yalah kita nak hafal Quran. Okey, apa istimewanya Quran? Kan? Yes, betul. Kita tak nafikan Quran adalah kalamullah. Salah satu rukun dalam iman kita iaitu percaya kepada kitab. Antaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran merupakan beza dengan buku-buku yang lain yang mana Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Allah menyatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surah Al-Isra ayat yang ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini yang akan menjadi pemimpin, akan menjadi petunjuk kepada jalan yang paling baik. Lillati hiya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang paling kukuh, yang paling lurus untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian kenapa kita nak hafal Quran? Sebab ini merupakan jaminan daripada Allah Ta'ala. Kita baca ayat tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran. Dan kamilah
yang akan memeliharakannya. Kenapa Allah menggunakan kami? Allah menggunakan kami, nahnu. Antara para ulama tafsir merungkaikan hikmah kenapa Allah menggunakan kami di sini, sebab Allah Ta'ala untuk menjaga Al-Quran, Allah akan memilih hamba-hambanya di bumi untuk menjadi sebab kepada kekalnya Al-Quran. Di samping satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah memberikan secara praktikalnya jaminan daripada kalangan manusia yang akan membuktikan bahawa Al-Quran itu terpelihara di bumi ini. Kenapa kita nak hafal Quran? Sebab inilah antara ciri-ciri orang yang berilmu. Orang yang berilmu ialah orang yang ada Al-Quran di dalam hatinya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Bahkan ayat Al-Quran itu adalah ayat yang jelas, nyata, yang berada di sudur, di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Maka kita nak capaikan kemuliaan sebagai orang yang berilmu, maka dalam perkara ini kita perlu menghafal Al-Quran. Kerana kenikmatan dan juga keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu ni sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Bahkan Abdullah bin Abbas menyatakan kedudukan golongan yang berilmu, berbanding dengan golongan yang beriman. Sama-sama baik tuan-tuan. Beriman dan berilmu dan beriman. Yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan kedudukan orang yang berilmu lagi beriman berada lebih tinggi daripada golongan yang beriman sebanyak 700 tingkatan. 700 darjat. Merupakan suatu keistimewaan untuk orang berilmu. Maka kita nak jadikan diri kita sebagai salah seorang yang berilmu. Bagaimana caranya? Antaranya adalah menjadikan Quran berada di dalam dada-dada kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian tanda cinta, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kitabullah, maka kita menghafal Al-Quran sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31. Saya nak perincikan tuan-tuan, tak sempat untuk masa 1 jam. Saya bincangkan sedikit sahaja untuk sama-sama cetuskan minat kita dan motivasi kita untuk kita menghafal Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, ni untuk anak-anak kita lah, kan? Untuk anak-anak kita. Apabila nak belajar suatu ilmu, maka para ulama memberikan suatu silibus untuk belajar yang mana letakkan Al-Quran Karim merupakan silibus pertama yang perlu dikuasai bagi seseorang yang nak memulakan pengajian dalam ilmunya. Bercontoh tuan-tuan, kata-kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kata Imam Nawawi menyatakan wa kana salafu la yu'allimuna al-fiqha wal hadith illa liman hafizal Quran. Dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab dinyatakan. Golongan salaf ni, salafus salih, iaitu golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka tidak akan mengajar kepada seseorang tentang ilmu fiqh dan juga hadis melainkan syaratnya telah menghafaz Al-Quran. Allahu Akbar. Sebab itu kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab ni daripada kecil lagi mereka telah menghafal Al-Quran. Kerana apa? Ini adalah persediaan untuk mereka menguasai ilmu-ilmu syariat yang lain dan juga ilmu-ilmu kemudian yang lain. Bahkan kita lihat contoh Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan lain-lain lagi, mereka meletakkan satu fondasi, satu asas yang kukuh dengan menghafal Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu lain didirikan di atas tapak ilmu Al-Quran tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah antara tempat simpanan yang paling selamat di dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu banyak
kelebihan-kelebihan yang ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi contohnya tuan-tuan, saya kongsikan sebahagian kecil yang saya letakkan dalam buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Sehingga Al-Quran terpahat di hati. Antaranya tuan-tuan, kenapa kita nak hafal Quran? Di samping kitabullah adalah kitab yang paling mulia, paling sahih, tiada keraguan padanya, maka sekarang ni kita nak menghafal kitab yang paling mulia tersebut. Maka di sini, apabila kita menghafal suatu kitab yang paling mulia, maka dalam secara tidak langsung kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan beberapa keistimewaan bagi golongan yang membaca Al-Quran Al-Karim, lebih-lebih lagi menghafaz Al-Quran Al-Karim. Beri contoh tuan-tuan. Golongan yang membaca sehingga menghafaz Al-Quran Al-Karim, mereka pada hari akhirat nanti mereka akan bersama dengan para malaikat dan juga rasul. Hadis Bukhari tuan-tuan. Dan saya letakkan dalam slide iaitu nombor hadis 4556. Okey. Yang mana Nabi menyatakan mathalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Perumpamaan golongan yang mana dia membaca Al-Quran. Bukan sekadar baca, wa huwa hafizul lahu, mereka menghafaznya Al-Quran. Maka golongan ini baca dan hafal Al-Quran, mereka akan bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa safaratil kiramil bararah? Para ulama khilaf. Ada menyatakan malaikat dan ada menyatakan para rasul. Maka golongan yang hafal Quran pada hari akhirat nanti, dia akan berjiran dan bersama-sama dengan para malaikat dan juga para rasul. Allahu Akbar. Dan antara rasul yang mahu kita berjiran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tuan-tuan? Manusia yang paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum, sebaik-baik daripada kalangan kamu hai sahabat. Kamu semua adalah generasi yang baik golongan sahabat. Tetapi khairukum, sebaik-baik daripada kalangan kamu wahai sahabat aku yang aku cintai, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu golongan sesiapa yang membaca, sesiapa yang man ta'allamal Quran, yang belajar Quran dan juga mengajar Quran. Sesiapa yang belajar dan mengajar Quran, maka ini adalah golongan yang terbaik. Jadi tuan-tuan, tuan datang ke program rakyat Malaysia menghafal Al-Quran merupakan kita telah seolah-olah kita dah isi borang untuk nyatakan, wahai Allah, aku nak jadi sebaik-baik manusia yang kamu ciptakan. Maka di sini merupakan suatu persediaan pada kita untuk menjadi manusia yang paling baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, dijauhkan penyakit nyanyuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya ada jiran ketika di kampung di Kelantan, seorang jiran dia pangkat nenek pada masa itu dah meninggal dunia. Antara perkara yang selalu dia kongsikan dengan mak saya lah. Kan dia cakap aku ni selalu doa pada Allah Taala. Kalau umur panjang satu je aku nak minta, jangan bagi nyanyuk. Jangan bagi nyanyuk. Nak panjang umur silakan ya Allah. Tak, aku suka lagi lah. Cuma jangan bagi umur yang panjang sampai nyanyuk. Sebab apa? Akan menyusahkan anak, takut bimbang anak akan menjadi anak yang derhaka, tidak tahan, tidak bersabar dengan kerenah kita yang nyanyuk. Maka dari sudut persiapan diri kita untuk kita hindarkan daripada penyakit nyanyuk ni telah dinyatakan oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas menyatakan man qara'al Quran,
Man qara al-Quran, sesiapa yang membaca Al-Quran, lam yurid ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Sesiapa yang baca Quran, maka dia tidak dikembalikan, tidak akan menimpa dia arzalil umur. Umur yang paling hina. Bagaimana umur yang paling hina? Keadaan seseorang yang tak tahu perkara yang telah dia tahu dah. Maksudnya sebenarnya kenal, okey ni Along, ni Angah, ni Acik, ni Uda dan seumpamanya. Sehingga kan dah tak ingat dah ni Along, ni Angah, ni Acik dan seumpamanya. Sebab apa? Nyanyuk. Kadang-kadang lupa makan ubat, rasa cakap pun mengapu dan seumpamanya. Akalnya tidak dalam keadaan stabil. Maka dalam perkara ni, Abdullah bin Abbas menyatakan sesiapa yang baca Quran lebih-lebih lagi lah yang menghafal Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan pelihara akalnya daripada ditimpa penyakit nyanyuk. Pandangan ini, Abdullah bin Abbas disandarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada kedudukan yang paling rendah sekali. Illal ladzina amanu. Sambung kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, Allah tak akan kembalikan, tak akan letakkan mereka pada kedudukan yang paling bawah, paling hina. Apakah orang beriman tersebut? Maka Abdullah bin Abbas menyatakan illal ladzina qara'ul Quran, iaitu golongan yang membaca Al-Quran. Maksudnya di sini apabila kita membaca Al-Quran, maka ini merupakan satu usaha kita untuk Allah Ta'ala memelihara akal kita daripada penyakit yang sangat-sangat kita minta jauh dalam hidup kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita mohon pada Allah Taala agar menjaga akal kita dan menjaga panjang usia kita dalam keadaan yang baik. Begitu juga tuan-tuan, penghargaan untuk ibu bapa sebagaimana yang Dr. Azhar nyatakan di mukadimah sebentar tadi. Kita membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sebagai penghargaan kepada mak ayah kita. Yang mana mak ayah kita akan memperolehi satu pakaian yang mana tidak pernah dilihat, tak pernah dipakai di dunia ini. Sehingga kan mak ayah tanya, kenapa aku dapat pakaian ini? Maka para malaikat menyatakan, bi'akhzi waladikumal Quran. Disebabkan kamu mengajar anak kamu tentang Al-Quran. Sebab itu kita ada anak, kita ajar anak kita Al-Quran, akhirnya anak kita beramal dengan Al-Quran, maka kita sebagai ibu bapa akan mendapat ganjaran pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Begitu juga penentuan kita dalam syurga, tuan-tuan. Kita semua nak masuk syurga Allah Taala. Tapi bagaimana penentuan ditentukan nanti? Maka penentuan kedudukan syurga nanti, tingkat berapa, level berapa bintang, contohnya tuan-tuan, kan ditentukan berdasarkan ayat Al-Quran yang mampu kita baca pada hari akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW menyatakan bila seseorang itu masuk pada syurga Allah Taala, maka dinyatakan Iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran. Naiklah ke atas tingkatan yang ada dalam syurga. Dan bacalah secara tartil sebagaimana kamu baca di dunia dahulu. Kenapa arahan ini dikeluarkan? Sedangkan ini berada dalam syurga. Tiada amal ibadah yang perlu kita lakukan. Tak ada perkara yang wajib perlu kita lakukan. Maka dijawab, fa inna manzilatika inda akhir ayatin taqra'u biha. Sebab kedudukan kamu sekarang ini bergantung berdasarkan ayat yang terakhir yang kamu bacakan. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini merupakan suatu
motivasi kepada kita. Bukan sekadar kita nak masuk syurga, tetapi kita nak masuk syurga pada kedudukan yang tinggi. Ya, kalau boleh setinggi-tingginya. Maka antara caranya, formulanya macam mana, Nabi dah bocorkan dah. Nabi dah bocorkan dah bagaimana penentuan kedudukan kita dalam syurga berdasarkan berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca, kita perdengarkan di dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Kemudian tuan-tuan, okey, semangat kita untuk hafal Quran, dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan bersemangat untuk menghafal Quran, dan saya yakin semangat kita istilahnya bukan hangat-hangat antai ayam. Oh tu dulu cakap, tetapi semangat kita adalah semangat yang penuh kecintaan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk berjaya menghafal Al-Quran. Tuan-tuan, kita sikitlah keluar bincang tentang fiqh sikit. Boleh tuan-tuan, puan-puan? Apa hukum menghafal Quran ni? Apa hukum menghafal Quran? Maka para ulama menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Saya ambil petik daripada kata-kata Imam Az-Zarkashi dalam kitab Burhan, yang mana beliau menyatakan mempelajari Al-Quran hukumnya adalah fardu kifayah. Demikian juga memeliharanya, iaitu menghafaznya, maka ia juga wajib kifayah bagi setiap umat. Maksudnya, golongan yang menghafal Al-Quran wajib ada daripada kalangan umat Islam. Wajib. Tetapi wajibnya adalah kifayah. Fardu kifayah. Okey. Apabila ada satu golongan telah menghafal Quran, maka golongan yang tidak menghafal tidak berdosa. Cumanya tuan-tuan, kadang-kadang kita, tak apalah, kita biasa fardu kifayah ni kita biasa dengar untuk solat jenazah. Dah seorang solat jenazah, okey, kita dah tak berdosa, tak perlu solat jenazah dah, kan? Betul tuan-tuan. Begitu juga bila ada orang hafal Quran, maka tak wajib kepada kita untuk hafal Quran. Cuma keistimewaan yang diperolehi oleh orang yang menghafal Quran hanya diperolehi oleh mereka sahaja. Kita yang tak hafal Quran tak dapat keistimewaan tersebut. Mereka yang bersusah payah untuk mendapatkan, untuk melepaskan masyarakat daripada tanggungjawab fardu kifayah ini, maka kesusahan, kesungguhan yang mereka lakukan akan memperolehkan kepada mereka ganjaran yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, na'udzubillah, bukan kita lah, kita dah nak hafal ni, kan? Golongan yang tak nak hafal ni. Yang tak nak hafal ni, maka mereka tak akan dapat keistimewaan yang sebagaimana yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi insya-Allah kita antara golongan yang tergolong daripada golongan yang melaksanakan fardu kifayah ini. Allahumma amin. Tuan-tuan, okey, soalan. Hafal Quran ni payah Ustaz. Kami ni dah lah umur kami 40, 50, 60. Bekerja tu dah Ustaz, kan. Dengan kerja lagi. Sebahagian daripada kita Ustaz, otak saya dah karat dah Ustaz. Nak hafal apa lagi Ustaz, kan. Kalau bertanding dengan cucu saya pun kalah saya, malu saya, kan. Maka dalam nak bincang tentang susah ataupun payah tentang Quran ni tuan-tuan, saya tak ada jawapan sebenarnya tuan-tuan. Tetapi jawapan yang paling tepat, susah ataupun payah untuk hafal Quran, kita tanya kepada Tuan punya Quran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, contoh tuan-tuan. Ya Allah, payah sangat ke hafal Quran ni? Orang duk cakap payah, susah hafal Quran ni. Maka Allah Ta'ala menjawab di dalam suratul Qamar. Tuan-tuan, ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ni tuan-tuan, dalam suratul Qamar diulang sebanyak 4 kali tuan-tuan. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Kenapa diulang ni? Sebagai suatu penegasan terhadap kenyataan bahawa Quran ini adalah suatu perkara yang mudah.
Yelah, Ustaz cakap mudah. Saya hafal payah ni Ustaz. Macam mana? Mudah. Betul ke Ustaz? Hafal Quran ni mudah. Tapi saya ni payah juga. Mudah. Siapa yang cakap mudah? Bukan Ustaz Soleh. Bukan Ustaz Dr. Azhar. Bukan Ustaz-Ustazah yang lain. Tetapi yang nyatakan Quran ini mudah adalah Tuhan kepada Al-Quranul Karim. Dan kami sesungguhnya telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Tak adakah orang yang nak ambil pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran sedangkan kami telah memudahkan Al-Quran. Imam Qurtubi menjelaskan lagi. Kemungkinan kita tak jelas. Kami mudahkan. Mudah faham kot. Maka Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir dia menyatakan kami mudahkan itu ai sahalnahu lil hifzi. Kami mudahkannya untuk menghafaz dan kami membantu dan Allah Taala membantu kita dalam menghafaz. Maka siapa yang nak menghafal Al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka ada satu pertolongan yang Allah sediakan kepada kita, iaitu bantuan untuk kita mudah. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, mudahnya Quran ni bukanlah semudah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Taklah macam tu tuan-tuan. Tetapi ia merupakan suatu proses yang mudah yang bila hafal Quran ni, pengkat yang pertama kemungkinan dalam 2-3 bulan yang pertama memang sangat sukar. Sukar tu sebab kita belum meletakkan Quran pada cara menghafal Quran dengan cara yang kena dan tepat dengan diri kita. Seumpama kita nak mengangkat kereta api di atas, diletakkan di atas landasan dia. Nak angkatnya berat tuan-tuan. Kita sendiri angkat memang tak termampu, perlu kepada jentera yang lain untuk mengangkat kereta api tersebut di atas landasan. Usaha untuk mengangkat suatu usaha yang sangat berat. Tetapi tuan-tuan, bila kereta api tersebut diletakkan di atas landasannya, Allahu Akbar, lajunya sangat-sangat laju. Begitu juga dalam proses kita menghafal Quran. Ibaratnya bagaimana landasan yang kita nak kecapi, yang kita nak lalui ketika menghafal Quran, maka kita perlu mencari landasan yang sesuai dengan diri kita. Sebab dalam proses menghafal Quran ni, landasan kita kemungkinan berbeza dengan landasan suami kita. Landasan kita berbeza dengan landasan isteri kita. Landasan kita berbeza dengan landasan sahabat kita yang datang bersama dengan program. Cara keedahnya secara prinsipnya sama, cuma yang mana lebih mudah, lebih lancar, mungkin ada perbezaan sedikit dari sudut teknikalnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan satu mukjizat Al-Quran yang mana Allah Taala memudahkan kita untuk kita menghafal Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Kemudian ialah tuan-tuan menghafal Quran bila terasa susah. Apa yang perlu kita cakapkan pada diri kita tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak bawa satu motivasi daripada Nabi SAW kepada isterinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana hadis ni tuan-tuan, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan umrah, maka dia mengadu kepada Nabi SAW, penat wahai Rasulullah, penat. Umrah zaman dahulu tak sama dengan kita tuan-tuan. Kita Safa dan Marwah pun dalam aircon sekarang ni kan, dulu berbeza sangat-sangat kan. Maka bila Aisyah radhiyallahu anha mengadu kepada suaminya Nabi SAW tentang kesusahan, keletihan, maka Nabi menjawab, innalaki minal ajri ala qadri nasabak wa nafaqatak. Wahai Aisyah, sesungguhnya pahala bagimu
berdasarkan kadar kepayahan dan juga pembelanjaan yang kamu keluarkan. Tuan-tuan, sebanyak mana tenaga kesusahan yang perlu kita pikul, sebanyak mana keuangan yang terpaksa kita belanjakan, maka ini merupakan kadar yang akan menentukan pahala kita yang akan kita perolehi. Maka di sinilah bila kita rasa susah, payah, maka kita, oh okey, aku susah maka pahala aku lebih. Bila aku susah hafal Quran, maka pahala yang aku perolehi lebih lagi berbanding dengan kawan-kawan sahabat kita yang mudah. Kita nak hafal, bercontoh tuan-tuan, setengah muka surat. Setengah muka surat. Allah Rabbi 2 jam. Contohnya lah kan, 2 jam. Sahabat kita setengah jam saja. Tuan-tuan, sahabat kita menghabiskan 30 minit untuk dapatkan setengah muka surat. Kita menghabiskan 2 jam untuk dapat setengah muka surat, tuan-tuan. Banyaknya belanja masa dan tenaga kita yang kita curahkan untuk menghafal tersebut 2 jam. Banding dengan sahabat kita setengah jam. Walaupun kita lambat, tetapi pahala di sisi Allah Ta'ala kita lebih kaya, lebih tinggi, lebih beruntung berbanding dengan kawan kita yang cepat hafal Quran. Sebab itu tuan-tuan, ini pengalaman lah kan tuan-tuan. Bila saya dulu, saya awal-awal hafal Quran tuan, nangis saya tuan-tuan, puan-puan. Nangis, kenapa lah lambat sangat ni, dah hafal lupa pula ni, payah sangat ayat ni kan. Akhir sekali antara hadis ni merupakan hadis motivasi untuk diri saya. Yang kedua hadis yang mana Nabi SAW menyatakan man qara'a harfan min kitabillah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Al-Quran, falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dia akan dapat satu hasanah, satu pahala. Dan pahala tersebut, satu pahala tersebut digandakan menjadi 10 pahala. Wala aqul alif lam mim harfun. Aku tak kira alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif pun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya tuan-tuan, kita baca alif lam mim, dah 30 pahala yang kita perolehi. Bayangkan dengan kesusahan kita ulang, di samping hati kita bergantung terus pada Allah Ta'ala, ya Allah mudahkan aku, maka dalam perkara ni memberikan suatu semangat kepada kita bahawa dengan kita menghafal Quran, proses kita menambahkan pahala di dalam akaun kita. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jadikan Al-Quran menjadi salah satu sebab untuk kita bertambah pahala dan menjadi sebab untuk kita layak kepada untuk masuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Okey. Tengok pula tentang umur. Kan? Susah-susah. Tuan-tuan, saya buka perbincangan tentang umur pula. Kan? Oh, Ustaz saya ni macam-macam lah umur antara kita. Ada yang pangkatnya ayah kepada saya, ada pangkatnya abang pada saya. Maka tuan-tuan, kita tengok saya dah tua Ustaz. Saya dah usia emas. Rasa tidak mampu untuk menghafal Al-Quran. Maka kita lihat, ni kajian para ulama, tuan-tuan, rujukannya mula menghafaz. Okey, daripada 3 tahun sebagaimana kata-kata pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada menyatakan 4 tahun, ada menyatakan 11 tahun. Cuma sebagian ulama berdasarkan pelbagai pandangan dan juga kajian-kajian yang dilakukan, Syekh Abdul Rahman dalam kitab Al-Qawaid Az-Zahabiyah, kaedah-kaedah keemasan untuk menghafal Quran, dia menyatakan
antara umur keemasan. Umur keemasan maksudnya cepat tangkap dan kekal lama, iaitu umur daripada 5 tahun hingga 23 tahun. Ini antara umur keemasan untuk menghafal. 5 hingga 23. Allah Ustaz, saya dah 53 Ustaz. Bukan 23, 63 Ustaz. Dah 40 dan sebagainya umur kita. Macam mana ni Ustaz? Kan? Maka dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, jangan cepat putus asa dengan slide ini. Kita tengok slide seterusnya. Kan? Slide seterusnya masih berpotensi untuk menghafal Quran, yang mana kita usianya lebih tinggi, lebih banyak berbanding yang lain, dah lebih daripada usia yang dikatakan usia keemasan tersebut sampai 23 tahun. Maka tuan-tuan, fakta membuktikan bahawa penentuan umur untuk menghafaz Al-Quran bukanlah suatu yang mutlak dan rigid. Bukan maksudnya Ustaz, Allah, hari ni saya dah umur 24 tahun Ustaz, dah tak boleh hafal Quran. Tak tuan-tuan. Umur adalah angka. Adalah angka sahaja. Cuma penentuan untuk kita mampu atau tidak mampu untuk menghafaz Quran bukanlah ditentukan secara mutlak berdasarkan umur kita. Bahkan tuan-tuan, kita lihat Nabi SAW, Rasul kita. Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul dan Nabi ketika umur 40 tahun. Maksudnya apa? Itulah mulanya umur Nabi SAW menghafaz Al-Quran dengan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, secara beransur-ansur sikit demi sedikit. Maka Nabi SAW dalam tempoh 40 tahun sehinggalah 63 tahun, dalam tempoh 23 tahun Nabi SAW menghafaz Al-Quran. Maka menunjukkan kepada kita bukanlah golongan yang tersisih di dalam usaha untuk menghafal Quran. Alhamdulillah. Kan? Lega sikit. Kan? Ni realiti tuan-tuan. Bahkan sebahagian para ulama yang lewat berkecimpung dalam bidang ilmu pun, ada kalangan mereka yang umur 40 baru bersemangat untuk menekuni ilmu-ilmu, akhirnya mereka berjaya juga. Sebab yang penting adalah kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam Syekh Mustafa Al-Himsi, seorang pakar dalam mengkaji tentang hafazan Quran, dia menyatakan, ketahuilah wahai Muslim, sesungguhnya tidak ditentukan sesuatu umur untuk hafazan. Bahkan setiap manusia tanpa mengira peringkat umur mampu untuk menghafaz. Tak kisahlah umur berapa pun, memang layak untuk menghafaz. Dengan syarat. Syaratnya apa? Ia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesungguhan. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, tolonglah aku nak hafal Quran. Sungguh-sungguh tuan-tuan, minta kepada Allah Taala. Bangun malam, puasa, esok puasa, hari Ashura, kita doa, ya Allah, aku puasa ni jadikanlah ia menjadi asbab untuk aku mudah dan bersemangat untuk hafal Quran. Doa sungguh-sungguh tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kuncinya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga, tu yang pertama. Yang kedua, keazaman yang kuat, lagi kukuh. Kita betul-betul berazam, bukan semata-mata minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua saja, tetapi aku nak hafal Quran sampai aku berjaya. Kalau tak khatam 30 juzuk sekalipun, aku nak khatamkan hidup aku bersama dengan Al-Quran. Tuan-tuan, walaupun kemungkinan ajal kita Allah telah tentukan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tak berjaya untuk menghafal, katakan 30 juzuk terlalu tinggi, tetapi paling kurang tuan-tuan, kita dalam proses menghafal kalamullah. Dan Allah tarik nyawa kita tatkala kita sedang berusaha menghafaz kalamullah.
Allahu Akbar, tuan-tuan. Suatu keadaan yang sangat suci, sangat murni, usaha yang sangat diberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, keyakinan yang murni. Yakin sungguh, tuan-tuan. Yakin sungguh-sungguh di samping kita mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, usaha kita dengan penuh keazaman dan juga keyakinan kita solid bahawa aku yakin, aku menghafaz kalamullah, untuk jaga kalamullah, maka Allah Ta'ala akan jaga aku. Kemudian Syekh Mustafa Al-Himsi menyatakan, sesungguhnya saya mengenali pelbagai individu yang tidak memberaktinya sekalipun mereka memulakan hafazan Al-Quran setelah umurnya melangkaui 40 tahun. Mereka melakukannya dengan penuh ketekunan dan kesungguhan sehingga mengatasi ketekunan dan kesungguhan para pemuda. Ada golongan yang lewat 40 tahun baru mulakan hafal Quran. Tetapi 40 tahun, kalau Mubarak cakap hidup bermula dengan umur 40 tahun kan. Tak salah. Tapi kita mulakan, tak kisah tuan-tuan berapa umur kita pada hari ini. Yang penting hari ini adalah hari permulaan untuk aku menghafal Quran. Dan letakkan walaupun usia aku kemungkinan tua, lanjut, banyak usianya, tetapi kesungguhan kita, ketekunan kita boleh mengalahkan kesungguhan dan ketekunan para pemuda. Kenapa? Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Okey, ini saya rasa untuk perkongsian untuk malam ni terlebih dahulu. Dah 10.30, slide-nya ada lagi, cuma insya-Allah saya akan kongsikan pada minggu hadapan untuk untuk seterusnya, untuk memberikan perkongsian yang sama-sama kita interaksi sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu antara sebagai mukadimah untuk kita bincangkan tentang hafal Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan, siri yang kedua dan ketiga nanti saya akan ajar dan kongsi kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana untuk kita mula menghafal kaedah-kaedahnya. Pada malam ni kita letak dulu hala tuju. Hala tuju, ke mana kita nak bawa dan ke mana kita nak bawa semangat kita ni supaya berada pada landasan yang betul dan terus bersemangat insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan lebih-lebih selepas akan datang nanti. Okey, kalau ada persoalan silakan. Okey. Ada. Okey, daripada Puan Hasliza Hamzah, bagaimana Ustaz, bagaimana nak kekalkan hafazan? Okey. Pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni antara suatu perkara yang unik. Dan bila kita menyatakan kita hafal Quran, maka usahanya adalah bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun ataupun 10 tahun, bukan. Tapi usaha untuk kekalkan hafazan Al-Quran, ia adalah usaha yang berterusan. Seumur hidup tuan-tuan. Sebab tu bila orang tanya, sampai bila Ustaz saya nak ulang Quran ni? Jawabnya adalah sampai bila-bila. Kenapa? Sebab Nabi SAW memberi satu perumpamaan. Perumpamaan golongan yang menghafal Quran ni kamasalul iblil muallaqah. Seumpama satu unta yang diikat. Sekiranya kamu ikat, dia akan bersama dengan kamu. Sekiranya hello, okey. Terputus tadi. Nabi SAW menyatakan, sekiranya kamu ikat, kamu akan
Quran unta tersebut akan bersama dengan kamu, tetapi sekiranya kamu lepaskan, maka unta tersebut akan hilang. Itulah perumpamaan Al-Quran. Maksudnya apa tuan-tuan, puan-puan? Quran ni adalah suatu perkara yang akan sentiasa dengan kita selagi mana kita bersama dengannya. Tapi Al-Quran akan pergi apabila kita tidak bersama dengan Al-Quran. Contoh macam ni tuan-tuan. Saya sendiri tuan-tuan, hafal Quran dan tak ada penghafal Quran sanggup dan berani menyatakan, tanya, aku dah ingat Quran. Tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Selari bulan Allah akan tegur kita, suratul Fatihah pun kita akan lupa. Kita dengar, kita tengok video dekat YouTube bagaimana imam di Mekah pun sekalipun, di Masjidil Haram sekalipun pernah. Kalau lupa ayat Quran, tu normal lah. Lupa Al-Fatihah pun pernah berlaku. Maka ini kenapa? Sebab Quran adalah kalamullah. Quran ini adalah kalamullah yang mana penjaganya adalah urusan seumur hidup. Sebab itu tuan-tuan, bila orang cakap, saya ni pernah hafal Quran. Pernah, kan? Hafal Quran ni dia tak ada istilah pernah. Saya ni bekas hafal Quran. Hafal Quran ni tak ada bekas. Dia adalah suatu usaha yang berterusan sampai bila-bila. Banyak soalan juga. Okey. Jadi urusannya cuma ada kaedahnya bagaimana nak kekalkan. InsyaAllah nanti pertemuan yang ketiga nanti, InsyaAllah bagaimana usaha untuk kita kekal lebih lama Quran. Sekolah saya IQKL kan. Tempat saya mengajar, ingat Quran kekal lama. Nak itu Quran Kuala Lumpur dah kan. Maksudnya ada kaedah supaya kita hafal kekal lama. Kekal lebih lama. Tapi kekal buat selama-lamanya tak ada. InsyaAllah nanti kita kongsikan insyaAllah pada siri yang ketiga nanti. Salam Ustaz, benarkah kalau kita menjadi hafizah, kita boleh menarik 10 orang daripada keluarga kita masuk syurga? Okey, tentang perkara ni tuan-tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Cuma hadis tersebut dinilai oleh Imam Tirmizi dan ulama-ulama hadis yang lain, hadis tersebut adalah hadis yang tarafnya adalah dhaif. Jadi hadis yang dhaif sebahagian para ulama menyatakan boleh dijadikan sebagai semangat kepada kita untuk kita hafal Quran dalam sudut fadailul a'mal. Cuma status hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Okey. Bilakah waktu yang sesuai untuk lakukan hafazan? Okey. Hafal Quran tanpa pernah jemu sampai bila-bila insya-Allah. Okey, untuk waktu dia insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, saya akan kongsikan teknik untuk menghafal Quran dari sudut bagaimana suaranya, dari sudut teknik letak Qurannya bagaimana, waktunya bila, tempatnya di mana. Insya-Allah saya akan kongsikan pada minggu hadapan nanti insya-Allah. Okey, saya tak nak rahsia pada malam ni kan. InsyaAllah. Itu tangga untuk kita mendaki tangga-tangga Al-Quran. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia merupakan salah satu tangga dan ia bukanlah tangga kemuncak. Ia merupakan salah satu tangga untuk kita mendaki Al-Quran Karim. Maksudnya selepas pada ini kita perlu faham tentang Al-Quran, belajar tentang tafsir, belajar tentang tadabbur Al-Quran, kita mengimplementkan, mengaplikasikan Quran tersebut dalam kehidupan, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan juga dunia ini. Ini antara panggil maqasidul Quran. Ada satu perbincangan ilmu dalam ilmu Quran iaitu maqasidul Quran. Okey, insya-Allah Dr. Azhar akan berkongsi tentang perkara ni insya-Allah. Okey, kami berminat dengan program ni, nak daftar kat mana? Boleh berhubung dengan
admin nanti dengan nanti insya-Allah pengurusi majlis akan maklumkan nanti bagaimana untuk daftar. Sedia Ustaz, saya dengan saya sama dengan Puan Mazlina makan untuk penghafaz. Makan untuk penghafaz. Salam, bagaimana cara nak tetap semangat hafal Quran? Kadang-kadang ada lemah untuk menghafalnya. Okey tuan-tuan, secara dia ada kita tengok teknik dia. Antaranya jangan makan terlalu banyak. Maksudnya Quran ni jangan makan terlalu banyak. Maksudnya hari ni semangat, daripada malam ni Ustaz saya tak nak tidur Ustaz, saya nak hafal Quran Ustaz. Jangan tuan-tuan. Kita hafal Quran berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Ni antara supaya momentum semangat hafal Quran kuat dalam diri kita. Dan ini juga termasuk dalam perbincangan pada minggu hadapan nanti insya-Allah. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, baik Ustaz. Ustaz, kalau tak dapat hadir setiap hari Rabu malam ada recording ke? Tak silap program ni direkod, cuma boleh berhubung dengan pihak penganjur nanti. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih semua Ustaz. Berpulang ikuti solat minggu seterusnya. Amin. Ustaz, belum mula lagi pun saya dah gemetar nak betul tuan-tuan, kadang-kadang bila nak hafal Quran ni layak ke tak aku. Tuan-tuan, ada masalah dalam diri kita dan saya sendiri, kita kena hafal Quran dulu. Bila nak hafal Quran, hafal Quran nanti lupa macam mana? Lupakan berdosa kan? Maka dalam perkara ni tuan-tuan, kita anggap macam inilah makan kan. Apakah bila kita makan petang tadi untuk makan malam tadi kan, lepas isyak ke ataupun lepas maghrib kita makan tadi, apakah menjamin esok kita takkan lapar? Esok kita tetap kena makan lagi tuan-tuan puan-puan. Begitu kita kena makan. Supaya apa? Supaya hilang rasa lapar tersebut. Begitu jugalah dengan Al-Quran. Maka rasa gementar itu biasa. Cuma tuan-tuan gementar Quran sebab apa? Nak dia nak datangkan kedamaian pada diri kita insya-Allah. Saya doakan kepada Puan Z Helina, semoga Allah bantu dan berikan kemudahan insya-Allah. Allahumma amin. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang lain juga. Ada makanan pantang larang, insya-Allah nanti kita bincangkan nanti. Okey. Kemudian Assalamualaikum. Okey. Berkaitan tentang program telah dinyatakan di ruang komen, boleh rujuk. Ustaz, kalau anak baru 4 tahun, surah apa yang sesuai nak mula untuk start hafal? Setakat ni dah mula surah Al-Fatihah dan Juzul Amma. Okey. Bagi kanak-kanak untuk memulakan, itu mulakan dengan surah-surah yang mudah. Dalam buku ni tuan-tuan, berdasarkan yang tuan-tuan, saya anjurkan untuk tuan-tuan dapatkan buku ni antara salah satunya. Buku tentang hafal Quran pun terdapat tentang Quran untuk hafal Quran antara buku ni dan buku lain juga yang saya tulis. Cuma kalau tuan-tuan dapat buku ni pun dah memadai. Ada buku tentang anakku seorang hafiz yang saya tulis juga, anakku seorang hafiz, bagaimana untuk menghafaz Al-Quran bagi kanak-kanak. Dan ada antaranya pemilihan surah-surah yang mudah. Antara surah yang mudah tersebut, antara surah yang menjadi amalan kita, surah Al-Mulk, surah Yasin, Sejadah. Ini antara surah yang boleh kita familiarkan, suratul Kahfi yang menjadi amalan kita. Ustaz, macam mana nak dapatkan buku Ustaz? Okey, nak dapatkan buku saya tu boleh berhubung dengan admin nanti. Pihak penganjur sediakan. Okey. Macam mana nak hilangkan gemuruh waktu tasmid? Sebelum tasmid lancar je baca, tapi tasmid mula tersekat-sekat. Ni biasalah tuan-tuan. Aku dah lancar lah tadi, tapi bila kau start, Allah, kenapa? Stres kita kan. Ni perkara ni pun bukan
tuan-puan sahaja yang alami, saya juga alami. Siapa-siapa yang hafal Quran dia akan alami. Sebabnya apa tuan-tuan? Saya pecah rahsia macam ni lah tuan-tuan. Kita hafal ni, guru saya dulu, dia ibaratkan seumpama fajar. Kita fajar ni sebelum subuh, fajar ada dua. Fajar sadiq, fajar kadhib. Fajar yang pertama, fajar yang menunjukkan belum waktu subuh lagi. Malam yang gelap. Kemudian datang fajar, cerah sekejap. Lepas fajar yang pertama itu, fajar kadhib, akan gelap. Gelap pada waktu tersebut lebih gelap daripada gelap yang pertama tadi. Kemudian datanglah fajar sadiq yang menunjukkan waktu subuh. Lepas tu, lepas datang fajar sadiq, akan beransur-ansur cerah, cerah, cerah dan cerah. Guru saya dulu, dia buat analogi, begitulah hafazan Quran kita. Mula-mula kita gelap, maksudnya kita tak hafal. Kemudian kita dapat hafal, cerah. Tapi sekejap je. Esoknya, kita akan lupa tuan-tuan, puan-puan. Contoh, lepas Irsyad tadi saya telah berjaya hafal. Okey, berjaya hafal. Kemudian, pagi esok tuan-tuan, puan-puan jangan risau, jangan sedih sekiranya apa yang ulang, insya-Allah dia akan lebih lancar nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat itu saja perkongsian pada sekarang ni. Okey, last lah Siti Nur Ain Alhamdi nyatakan okey, ulang-ulang betul. Apa ni? Nanti tentang teknik-teknik tentang hafal Quran, saya akan bentangkan pada minggu hadapan. Kemungkinan persoalan-persoalan ini boleh tuan-tuan ajukan sekali lagi supaya kita tidak melakukan pengulangan yang sama nanti, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini saja, dah lebih masa juga untuk saya ambil. Saya minta maaf tuan-tuan kerana ambil masa yang lebih daripada waktu yang sepatutnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Allah Ta'ala membantu kita semua. Allahumma ja'alna hafizal Quran. Ya Allah, jadikan kami orang yang menghafal Quran. Jadi saya doakan kepada tuan-tuan akan berjaya untuk hafal Quran, kalamullah. Dan tuan-tuan doakan saya juga untuk dapat menjaga Al-Quran sampai bila-bila. Allahumma amin. Sama-sama kita doakan. Doakan untuk diri kita, doakan untuk sahabat-sahabat kita. Bila kita doakan sahabat-sahabat kita, malaikat mengaminkan sebagaimana yang kita doakan. Maka kita akan dapat sebagaimana yang kita doakan. Jadi setakat itu saja, saya minta ampun, minta maaf sekiranya tersalah atau tersilap dalam penyampaian pada kali ini. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Ashraf. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sangat-sangat diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak atas penyampaian, perkongsian ilmu, share tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk sama-sama kita, tuan-tuan dan puan-puan, mengambil segala ilmu perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi untuk kita sama-sama mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam proses ataupun perjalanan kita nak menghafaz Al-Quran, nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, nak menanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah berkenaan dengan buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Jadi bagi saya buku ni sangat-sangat memberi manfaat untuk kita semua, untuk tuan-tuan, pakcik-makcik yang ada pada malam ni. Jadi boleh dapatkan seramai 279 orang ni, boleh dapatkan buku ni. Ya, harus dapatkan buku ni sebab sangat memberi manfaat untuk kita semua, ya. Bahkan boleh juga beli lebih untuk kita berikan pada adik-beradik kita, anak-anak kita, mak ayah kita, untuk kita kongsikan manfaat itu bersama, untuk kita memupuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran, semangat kita untuk kita menghafaz Al-Quran dipupuk bersama, insya-Allah. Jadi boleh saja hubungi WhatsApp nombor 019 626
6168 untuk dapatkan buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Jadi saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni boleh WhatsApp nombor 019-626-6168 ataupun saya kongsikan di komen, ruangan komen, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh sebentar, sekejap. Mungkin boleh screenshot ataupun ambil gambar nombor berkenaan untuk dapatkan buku tersebut. Jadi insya-Allah sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak dan juga seluruh yang hadir pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan, makcik-pakcik sekalian, semoga kita sentiasa diberikan hikmat istiqamah dalam menjaga, menghafaz Al-Quran, dan semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendampingi, menanamkan rasa cinta kita dan juga kita menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah rasanya kita dah pun berada di penghujung seminar kita pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.